call, hari ni kita nak belajar tentang lemak. Apa itu lemak? Kita selalu cakap orang gemuk ni banyak lemak. Apa itu lemak? Mari kita lihat. Lemak ialah sejenis sebatian karbon organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan juga oksigen. Okay? Ia adalah sebatian karbon. Kenapa sebatian karbon organik? Sebab ia berasal ataupun sumbernya adalah daripada benda hidup. Okay, lemak ni dia boleh wujud dalam dua keadaan. Pertama, dia boleh wujud dalam keadaan pepejal. Satu lagi boleh wujud dalam keadaan cecair. So lemak yang dalam keadaan pepejal ini biasanya lemak itu daripada sumber lemak haiwan seperti ayam ataupun lembu. Manakala lemak yang berkeadaan cecair ini berasal daripada sumber tumbuhan. Contohnya minyak kelapa sawit. Oleh itu, lemak ni sebenarnya samalah juga dengan hidrokarbon. Dia ada lemak yang tepu dan juga lemak yang tak tepu. Mana satu lemak tepu, mana satu lemak tak tepu. Okay. Mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan lemak tepu dan lemak tak tepu. Mula-mula kita lihat dulu dari segi dia punya persamaan. Lemak tepu dan lemak tak tepu, kedua-duanya adalah sebatian organik. Kenapa sebatian organik? Sebab ia berasal daripada benda hidup. Dan kedua-duanya mengandungi unsur karbon, unsur hidrogen dan unsur oksigen. Atau cikgu panggil unsur ni KOH lah. KOH. Sebab dia ada karbon, dia ada oksigen, dia ada hidrogen. Kedua-dua lemak ini tidak larut dalam air. Tak larut dalam air. Dan kedua-dua lemak ini memberikan peranan yang penting dalam tubuh badan kita. Ia juga merupakan sumber penting asid lemak dalam badan. Okey, apa perbezaan antara lemak tepu dengan lemak tak tepu? Okey, kita tengok lemak tepu dahulu. Lemak tepu ni sumbernya adalah daripada haiwan. So contohnya daripada ayam. Okay. Apakah keadaan lemak tepu ni pada suhu bilik? Pada suhu bilik, lemak tepu dalam keadaan pepejal. Takat lebur bagi lemak tepu adalah tinggi. Okay. Bilangan atom hidrogen dalam lemak tepu adalah maksimum, iaitu banyaklah. Okay. Penambahan atom hidrogen ke dalam molekul. Bolehkah atom hidrogen ini ditambah ke dalam molekul lemak tepu? Tak boleh. Okey. Seterusnya kita lihat lemak tak tepu pula. Lemak tak tepu ni sumbernya adalah daripada tumbuhan. Okey, pada keadaan suhu bilik, ia dalam keadaan cecair. Takat lebur bagi lemak tak tepu adalah rendah. Bilangan atom hidrogen dalam molekul belum maksimum. Dan adakah boleh berlakunya penambahan atom hidrogen ke dalam molekul lemak tak tepu? Ya, boleh. Okay, lemak merupakan satu komponen gizi seimbang yang penting dalam pemakanan manusia. Antara fungsi lemak, ia boleh membekalkan tenaga kepada manusia. Tetapi, lemak ini tidak boleh diambil secara berlebihan. Okey. Pengambilan makanan yang mengandungi lemak secara berlebihan, terutamanya lemak tepu, iaitu lemak yang berasal daripada haiwan, ia akan meningkatkan aras kolesterol dalam darah, sekaligus akan menjejaskan kesihatan kita. Mari kita lihat apakah kesan pengambilan makanan yang mengandungi lemak berlebihan terhadap kesihatan. Lemak tepu daripada sumber haiwan, okay, seperti keju, telur, mentega dan daging mempunyai kandungan kolesterol yang tinggi. Kepentingan kolesterol dalam badan manusia adalah termasuk pembentukan membran sel badan, sintesis jus empedu, hormon seks serta penghasilan vitamin D pada kulit yang terdedah kepada cahaya matahari. Manakah kolesterol yang berlebihan dalam darah dapat menjejaskan kesihatan manusia? Pertama, ia boleh menyebabkan batu karang dan juga jaundice.
Kedua, mendapan kolesterol pada bahagian dalam dinding arteri dan arteriosklerosis. Okay. Untuk batu karang, hempedu dan jaundice. Okay. Kolesterol yang berlebihan dalam darah ni dia boleh membentuk batu karang. Okay. Batu karang dan dia akan menyekat salur hempedu. Salur hempedu yang tersekat ni boleh menyebabkan jaundice. Jaundice ni macam penyakit kuning lah kita panggil ya. Okay. Kolesterol yang berlebihan juga akan menyebabkan arteriosklerosis. Okay, kolesterol yang berkumpul dan termendap pada bahagian dinding arteri, iaitu pada kita punya salur darah, akan menyebabkan lumen arteri menjadi semakin sempit. Cuba awak lihat pada gambar rajah ini. Okay, awak lihat dia punya lumen dia. Lumen dia menjadi semakin sempit sebab adanya mendapan kolesterol. So, lumen arteri yang sempit ini akan mengganggu dan menyekat saluran darah. Ini dipanggil sebagai arteriosklerosis. Okey, apa kesannya bila berlakunya arteriosklerosis? Ia boleh menyebabkan hipertensi ataupun tekanan darah tinggi. Dan akibatnya seseorang itu boleh dapat stroke. Okey, sebab arteri yang pergi ke kita punya saluran otak tu, kita punya otak pecah ataupun tersumbat. Kemudian kesan daripada arteriosklerosis juga boleh menyebabkan serangan jantung yang membawa maut. Okey, bagaimanakah kita boleh mengelakkan masalah kesihatan yang disebabkan oleh kolesterol berlebihan dalam darah? Pertama, kita boleh mengurangkan pengambilan lemak tebu. Maksudnya kita kena mengurangkan pengambilan lemak tebu yang berasal daripada yang sumber daripada haiwan. Kita kurangkan. Bukanlah tak ambil langsung, maksudnya kita kurangkan. Kemudian kita mengambil lemak tak tepu yang dapat merendahkan aras kolesterol dalam darah seperti minyak